Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk kepada bab 2. Okay. Untuk sel sebagai unit asas hidupan. Ya, tema yang kedua lah, iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. So hari ini kita akan masuk kepada sel, struktur sel, fungsi dan organisasi sel. Jadi untuk yang 2.1 ni kita akan belajar tentang apakah itu sel. Lepas tu kita akan go through sedikit tentang sel haiwan, sel tumbuhan, serta kita akan tengok apa fungsi dan struktur setiap sel yang ada dalam badan kita. Semua benda hidup terdiri daripada unit asas yang kita panggil sebagai sel. Maksudnya dekat sini ialah sel ni adalah unit asas bagi benda hidup. Maksudnya haiwan, tumbuhan, termasuklah manusia. Ada sel. Maksudnya dalam badan kita ni ada sel, dan sel adalah benda yang paling asas, yang paling kecil yang ada dalam sel badan kita. Contoh dia, analogi dia, perumpamaan dia, contoh macam kita nak buat rumah. Nak jadikan rumah, kita kena ada bata, kita kena ada simen, dan sel tu adalah seperti batu bata tu. Kita susun batu bata, kita lekatkan dengan simen, bina rumah. Jadi untuk bina benda hidup, kita ada sel. Tuhan jadikan sel dalam badan kita. Dan sel ini menjalankan semua fungsi hidup. Maksudnya dekat sini sel dia boleh mengalami pertumbuhan, sel boleh menjalani proses respirasi, sel boleh membiak dan boleh berkumuh. Maksudnya semua benda yang hidupan buat, sel boleh buat. Okay? Sel adalah unit yang paling asas, seperti sebuah kilang mikroskopik, di mana ianya tempat beribu-ribu tindak balas kimia berlaku. Maksudnya dalam sel badan kita ni, apa sahaja yang berlaku melalui sel. Dan sel menjalani proses pembahagian untuk membentuk sel-sel baharu dan menggantikan sel-sel yang rosak. Ini contoh pembahagian sel. Maksudnya dia membiaklah daripada satu sel, dia boleh membahagi, kemudian dia akan divide lah, terpecah untuk menghasilkan sel-sel baru dan menggantikan sel-sel yang rosak. Dalam badan kita ada banyak sangat sel. Ini adalah perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Kita boleh tengok dekat sini. Ini cikgu bagi gambar yang ada warna lah supaya kita boleh nampak, identify. So nanti biasanya untuk bab sel ni kita kena faham perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan serta apa yang ada dalam sel. Kita akan tengok benda ni. Apa fungsi setiap struktur sel? Setiap sel dia ada nukleus. Nukleus mengandungi bahan kimia yang dikenali sebagai asid deoksiribonukleik. Susah nak sebut kan? Biasanya kita panggil sebagai DNA. Kalau siapa yang selalu tengok cerita investigation, cerita apa berkaitan dengan orang kata apa, tentang penyiasatan, so DNA ni selalu kita gunakan. Sebab DNA adalah struktur yang simpan semua maklumat tentang aktiviti-aktiviti dan fungsi seluruh badan, dan sesuatu sel perlu mentafsir maklumat bagi mengetahui fungsi sebenarnya. So itu pentingnya DNA. Kamu boleh tengok dekat buku teks daripada muka surat 46 ada muka surat 47. Ini contoh sel. Ini adalah struktur sel. Yang sebelah kiri, ini adalah sel haiwan. Kalau kita tengok sel haiwan, dia simple sahaja. Dia hanya ada membran sel, dia ada cytoplasma, dia ada nukleus. Ini 3 persamaan yang ada bagi sel haiwan dan sel tumbuhan. Tapi untuk sel tumbuhan, biasanya kita akan lukis dalam bentuk petak lah.
Okay, sel tumbuhan dia ada sel wall ataupun dinding sel, dia ada vakuol dan dia ada kloroplas untuk jalankan fotosintesis. Okay, tambahan dia lah. Maksudnya kalau kita tengok kenapa sel haiwan ni kita lukis dia sebagai bulat je. Sebab dia tak ada dinding sel. Kalau kita pegang, contohlah kalau ada kucing, haiwan dekat rumah, cuba awak tekan kulit dia. Ataupun tekan kulit kita sendiri. Lembut kan? Sebab dinding, kita tak ada dinding sel. Kita hanya ada membrane sel. Okay? Sel kita sama macam sel haiwan. Tapi kalau kita pegang pokok, okay, perasan tak pokok batang dia keras. Okay, sebab dia ada dinding sel. Okay. So, setiap setiap fungsi, okay, setiap bahagian sel ni dia ada fungsi dia lah. Okay, dia ada fungsi yang tertentu. Okay. Contoh yang pertama, membrane sel. Membrane sel mengawal pergerakan bahan yang keluar dan masuk sel. So, apa-apa bahan yang nak masuk ke dalam sel akan dikawal oleh membrane sel. Kita hanya belajar tentang membrane sel yang ini sahaja. Kalau nanti kamu belajar lebih tinggi dekat tempat, kamu ambil biologi, kita akan tengok apa sebenarnya yang berlaku dekat membrane sel tu yang membolehkan dia membolehkan pergerakan tu. Kita akan belajar satu-satu macam mana cara pergerakan masuk tu. Okay, kemudian yang kedua kita ada dinding sel. Okay, dinding sel ni dia memberi bentuk dan sokongan kepada sel tumbuhan. Maksud dia sebab itulah macam cikgu cakap tadi, okay, dinding sel tumbuhan tu dia ada bentuk yang tetap. Kita nampak batang tu keras. Okay, kemudian yang ketiga, nukleus. Okay, nukleus mengawal semua aktiviti sel dan DNA tadi berada dalam nukleus. Okay, nukleus ni ada banyak lagi komponen-komponen lain tapi kamu tak perlu tahu yang itu. Okay, cukup sekadar kamu tahu. Okay, nukleus adalah berfungsi untuk mengawal semua aktiviti sel. Okay, kloroplas hanya ada pada sel tumbuhan, menyerap cahaya untuk menjalankan fotosintesis yang menghasilkan makanan dan oksigen. Kemudian kita ada vakuol, ini juga dalam sel tumbuhan. Dia menyokong dan memberi kesegaran kepada sel dan sebagai tempat untuk simpanan air dan bahan terlarut. Kalau kita tengok vakuol tadi kan, yang ini vakuol. Okay. Ini vakuol. Kemudian kita ada cytoplasma, okay, tempat menyimpan bahan dan merupakan medium untuk tindak balas kimia. Maksudnya banyak-banyak bahan yang ada dalam sel tu disimpan kat sini. Seterusnya kita ada mitokondria. Okay, mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Okay, mitokondria. Okay, boleh faham tak sampai sini? Boleh. So, apa yang kamu perlu ingat untuk bab 2.1, yang pertama kamu kena tahu apa itu sel, kemudian tahu bezakan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Mesti tahu lukis. Nanti kita akan ada eksperimen untuk kita tengok sel haiwan dengan sel tumbuhan ni bawah mikroskop. Kita akan gunakan sel bawang dan juga sel pipi kita. Itu nanti kita akan buat bila sekolah bersemuka nanti. Kemudian ini juga yang pentingnya adalah persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Kalau kita tengok dekat sini macam cikgu cakap tadilah. Kita ada sel haiwan, persamaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan ada protoplasma. Ada membrane sel boleh menjalankan aktiviti hidup seperti perkumuhan dan ada mitokondria. Tapi perbezaan bentuk sel haiwan tidak tetap. Macam cikgu cakap tadi kan. Sel tumbuhan bentuk dia tetap sebab dia ada dinding sel.
Okay, dinding sel tak ada bagi sel haiwan dan ada bagi sel tumbuhan. Vakuol tidak wujud pada sel haiwan kecuali haiwan peringkat rendah seperti ameba. Okay, tapi ada dalam sel tumbuhan. Pasal tak semua ada. Okay, cuma yang berbezanya juga adalah simpanan makanan. Okay, bagi haiwan, kita simpan makanan dalam bentuk glikogen. Tapi untuk tumbuhan, dia simpan makanan dalam bentuk kanji. Okay, jelas sampai sini? Okay, untuk eksperimen struktur sel haiwan dan sel tumbuhan, kita akan buat eksperimen dalam buku teks pada muka surat 48 dan 49. Okay, kemudian dekat muka surat 50 dan 51 buku teks, okay, kamu boleh nampak dengan jelas untuk fungsi dan juga struktur bagi setiap bahagian komponen dalam sel. Okay, dalam buku teks tu dah clear. Okay, dia punya dia punya gambar tu clear, kamu boleh jadikan nota nanti. Okay, kemudian muka surat 52 ada perbandingan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan dalam bentuk peta buih berganda. So yang itu juga kamu perlu ambil lah untuk nota nanti. Sebab untuk bab 2.1 cikgu nak kamu buat nota sendiri. Okay, sebelum cikgu kutip buku lah. Okay, sebab tu cikgu ajar dulu. Okay, so kita nak pergi kepada soalan kuis. Okay, ada nanti cikgu akan letakkan, cikgu pernah nak letakkan dalam kita punya grup. Okay, apakah sel X dan apakah sel Y? Siapa boleh jawab? Boleh letak dekat kamu punya bahagian komen, bahagian chat. Sel X tu sel apa, sel Y tu sel apa? Rashini, Ahmad Rais, Selva Binesh. Okay, sel X adalah sel haiwan, betul. Okay, sel Y? Sel tumbuhan. Sel tumbuhan. Okay, Anissa, betul. Okay, betul. Okay, betul. Okay, maksudnya semua orang dah boleh bezakan antara sel X dengan sel Y. Walaupun kadang dia lukis bentuknya hampir sama, tapi kita boleh nampak dekat sini sel Y dia ada dua, perasan tak? So bahagian yang paling luar ni adalah dinding sel. Okay, lapisan yang kedua tu barulah dia punya membran sel. Okay, membran sel, membrane sel. Okay, yang sel X, sel haiwan, dia hanya ada satu membran sel sahaja, ada membran sahaja, dia tak ada dinding sel. So dekat situ kita boleh bezakan. Walaupun sel Y ni dia buat bentuk bulat ke kan. Okay, kemudian kita perhatikan sel X dia lebih ringkas. Okay, dia ada nukleus, okay, tapi dia tak ada vakuol. Dia ada cytoplasma sahaja dekat sini. Okay. Okay. So ada soalan berkaitan dengan sel. So terima kasih kepada yang join. Okay. Jangan lupa untuk isi kehadiran. Okay, itu sahaja. Saya dah